Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Pok Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan juga bisnes bagi membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih mantap di dalam mentadbir dan menguruskan perniagaan masing-masing. Kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan persamaan perakaunan, iaitu aset di dalam perniagaan dibiayai oleh modal dan juga liability. Jadi, apakah itu liability ataupun tanggungan? Secara mudahnya, liability ataupun tanggungan ialah tanggungjawab perundangan yang menyebabkan berlakunya aliran keluar tunai daripada perniagaan. Kita ambil contoh, sekiranya perniagaan membeli daripada pembekal secara kredit, maka apabila sampai tempoh kreditnya, maka wajiblah dari segi undang-undang perniagaan kita membayar kepada pembekal jumlah yang terhutang dengan pembekal berkenaan. Satu lagi contoh liability ialah apabila kita menggunakan elektrik ataupun kita menggunakan air, kita tidak membayar terus kos elektrik ataupun air itu kepada pembekal-pembekal elektrik dan air. Kita tunggu sampai akhir bulan, apabila dapat bil daripada pembekal elektrik ataupun pembekal air, barulah kita bayar kos-kos yang berkenaan. Ini bermakna di antara tempoh penggunaan dan tempoh pembayaran, kita ada tanggungjawab perundangan untuk menjelaskannya apabila mendapat bil dan sampai tempoh yang mana kita perlu menjelaskan bil-bil elektrik dan air berkenaan. Salah satu contoh lagi ialah apabila kita menerima deposit daripada pihak luar. Contohnya, ada pelanggan kita mahu membeli barangan daripada kita dan kita kenakan deposit kepada mereka sebelum kita mengeluarkan barang-barang berkenaan. Jadi apabila barang sudah siap dan kita memberikan barang itu kepada pelanggan, maka deposit yang kita terima itu sudah bertukar sifatnya menjadi jualan. Jadi maknanya kita menjelaskan tanggungan yang kita terima dengan memberikan hak mereka, iaitu barang-barang yang telah mereka pesan. Jadi, contoh seperti pemiutang perniagaan, perbelanjaan terakru dan juga deposit ini adalah contoh-contoh liability ataupun tanggungan yang biasanya ada di dalam mana-mana perniagaan. Ada satu lagi contoh liability, iaitu pinjaman daripada bank. Sekiranya perniagaan nak membeli mesin dan mesin itu dibiayai oleh pihak bank, maka ada tanggungjawab perundangan untuk perniagaan menjelaskan bayaran kepada bank berdasarkan apa yang telah dipersetujui di antara kedua-dua pihak. Ada juga perniagaan yang ada kemudahan overdraft daripada bank. Maknanya apabila diperlukan, kita boleh menggunakan duit yang dimiliki oleh bank untuk membayar pembekal ataupun mana-mana pihak ketiga yang kita perlu membayarnya, dan kita akan terhutang dengan pihak bank pula, dan ini perlu dibayar berdasarkan perjanjian dengan bank juga. Jadi kalau kita tengok konsep liability ini, ada yang wujud disebabkan aktiviti perniagaan seperti hutang kita kepada pembekal, dan ada disebabkan pinjaman ataupun pembiayaan yang kita dapat daripada bank atau mana-mana pihak yang ketiga yang lain. Ada satu lagi jenis liability yang tidak direkodkan sebagai hutang, tapi perlu juga diketahui kerana sekiranya kena syarat-syaratnya, ianya juga akan menjadi hutang kita. Sebagai contoh, perniagaan disaman oleh pihak yang ketiga. Di ketika perniagaan disaman, kita tidak ada lagi tanggungjawab perundangan untuk membayar pihak yang menyaman kita. Perlu kes itu dibawa ke mahkamah, dibicarakan, dan sekiranya kita didapati wajib membayar kepada pembekal,
maka pada masa mahkamah membuat keputusan, ketika itulah liability wujud. Di antara tempoh syarikat disaman dan ketika mahkamah membuat keputusan, saman itu masih belum dikira sebagai liability, tetapi biasanya dizahirkan di dalam penyata keuangan sebagai liability luar jangka. Maknanya sekiranya mahkamah membuat keputusan bahawa perniagaan perlu membayar jumlah yang dituntut ataupun jumlah yang ditetapkan oleh mahkamah untuk dibayar kepada pihak yang menyamannya, maka barulah ada tanggungjawab perundangan untuk menjelaskannya. Jadi secara keseluruhannya, liability boleh dibagi kepada beberapa jenis. Yang pertamanya yang berkaitan dengan perniagaan ataupun operasi perniagaan itu sendiri, seperti pemihutang, seperti bayaran terakru dan juga deposit yang diterima daripada pihak luar. Liability juga boleh timbul daripada pembiayaan yang kita dapat daripada bank, dan liability luar jangka yang merupakan liability yang belum lagi menjadi tanggungan kita tetapi perlu dizahirkan kerana sekiranya memenuhi syarat-syarat perundangan, maka kita mungkin ada tanggungjawab untuk menjelaskannya. Jadi saya berharap dengan perbincangan pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami apakah itu liability dan kesannya kepada perniagaan, dan unsur penting liability ialah ada tanggungjawab perundangan yang menyebabkan aliran wang keluar daripada perniagaan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa apa yang dibincangkan di channel Pok Nik Din ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai usahawan yang mentadbir dan menguruskan perniagaan, maka kongsikanlah video-video yang kami keluarkan dengan rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita dapat perkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.